Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pelajar. Selamat pagi. Selamat pagi, cikgu. Okay, semua sihat? Boleh fokus lagi tak untuk pembelajaran yang cikgu nak ajar hari ini? Boleh. Okay. Cikgu faham dah 2 jam, hampir 2 jam kamu duduk, mesti kamu dah rasa lenguh badan kan? Jadi, cuba kamu angkat tangan kamu. Okay, boleh tak semua buka kamera? Okay, angkat tangan kamu. Okay, letak di bahu kamu. So, kita pusing supaya kamu akan lebih fokus. Okay, goyang pinggang sikit. Boleh? Tiki bum bum. Okay, terima kasih pelajar. Okay, start. Sekarang cikgu teruskan dengan tajuk kita. Sekejap ya, cikgu nak teruskan. Semua boleh nampak tak? Boleh. Okay, terima kasih pelajar. Okay, hari ini kita akan belajar berkaitan reka bentuk hiasan dalaman dalam pendidikan seni visual tingkatan 2. Semua ada buku teks tingkatan 2 tak? Pendidikan seni visual tingkatan 2? Ada. Okay. Dan kamu bolehlah buka muka surat 64. 62 betul Nurin. Terima kasih. Okey, sebelum tu sebelum ni kamu dah belajar berkaitan apa? Sebelum ni? Cuba bagi tahu. Okey, reka bentuk landscape. Jenis-jenis landscape ada berapa Nurin? Allah, sabar je cikgu, saya buka buku balik. Jenis-jenis ada 2. Ada 2. Okey, cuba bagi tahu 2 jenis landscape tu. Lembut dan kejor. Okey, pandai Nurin. Terima kasih. Okey, hari ni kita akan belajar berkaitan reka bentuk hiasan dalaman. Dan cikgu akan terangkan dululah objektif pembelajaran. Pertama sekali, pelajar dapat mengetahui prinsip reka bentuk hiasan dalaman. Pelajar dapat membezakan jenis-jenis ruang dalaman dalam reka bentuk hiasan dalaman. Pelajar dapat mengetahui teknik penghasilan pelan lantai reka bentuk hiasan dalaman. Seterusnya, pelajar dapat mengenali pelbagai konsep dalam reka bentuk hiasan dalaman. Pelajar akan mengetahui peralatan yang digunakan untuk menghasilkan pelan lantai reka bentuk hiasan dalaman. Pelajar akan mengetahui proses penghasilan pelan lantai reka bentuk hiasan dalaman dan akhir sekali pelajar dapat membuat apresiasi pembelajaran. Jelas tak pelajar? Jelas. Terima kasih. Okey, sebelum kita sentuh berkaitan prinsip reka bentuk hiasan dalaman, cuba kamu buka muka surat 64. Dah buka ke pelajar? Dah, cikgu. Okey, dalam ni dia ada cakap berkaitan sejarah perkembangan reka bentuk hiasan dalaman. Email, dalam ni awak nampak gambar apa email? Dalam muka surat 64 ni. Saya nampak kerbau, lembu, binatang. Betul. Dan ini ialah lukisan daripada masyarakat Mesir Purba. Okey, cuba awak tengok lukisan dinding Mesir Purba tu. Awak nampak apa ini? Awak nampak perabot apa? Ada tak? Awak ada nampak pasu tak email? Nampak pasu. Sebab dia kecil sangat cikgu. Okey, tak apa, cikgu faham. Okey, ini sejarah dia berasal daripada masyarakat Mesir Purba tahu, daripada orang Rom dan Greek yang menguasai Mesir. Tapi kalau kita tengok orang dulu pun dah pandai untuk reka, untuk buat
plan yang sesuai untuk diletakkan kan dalam ruang mereka. Tambahan pula orang kita, masyarakat kita sekarang yang lebih kreatif, yang ada pelbagai teknologi. Jadi kita lebih maju, faham tak, pelajar daripada orang dulu. Faham. Okey, seterusnya kita masuk ke prinsip reka bentuk hiasan dalaman. Prinsip reka bentuk hiasan dalaman ni terbahagi kepada 6. Pertama sekali, imbangan, kesatuan, kontra, harmoni, kepelbagaian dan penyegasan. Jadi, jom kita tahu maksud prinsip reka bentuk ini. Pertama sekali, imbangan. Terdapat 2 jenis imbangan iaitu simetri dan tidak simetri. Imbangan simetri mempunyai ciri-ciri objek yang sama berulang-ulang pada kedua-dua belah. Imbangan tidak simetri dicapai dengan menggunakan beberapa objek yang berbeza yang mempunyai daya tarikan dan berat secara visual yang sama. Okey, kita tengok dalam gambar ni. Awak nampak tak imbangan yang cuba disampaikan dalam gambar ni? Nampak. Okey, sebab apa awak nampak? Jom kita tengok Di sebelah kiri ni kan, dengan di sebelah kanan sama tak? Sama Ruang cikgu. dia sama. Sama. Okey, pandai. Jadi bila sama dia seimbang. Cuba kita bayangkan di sebelah kiri ni dia ada semua ni, tapi di sebelah kanan tak ada perabot dinding ni. Jadi dia seimbang ke tak awak rasa? Tak. Pandai. Terima kasih pelajar. Pandai dia berat sebelah. Seterusnya kita ke kesatuan. Kesatuan dapat dilakukan dengan menggabungkan elemen-elemen reka bentuk hiasan dalaman secara harmoni. Prinsip kesatuan ini adalah untuk menghasilkan elemen-elemen yang saling melengkapi. Awak faham tak maksud dia? Awak faham tak awak rasa? Kalau awak tengok gambar ni, awak nampak apa dalam gambar ni? Sofa. Barang yang berbeza. Pokok-pokok. Betul. Awak rasa dia ada tema tak dalam ruang ni? Ruang tamu ni awak rasa ada tema tak? Ada. Ada. Okey. Awak rasa tema apa? Konsep apa awak rasa? Awak rasa moden ke? Awak rasa apa? Betul. Modern aesthetic. Sebab dia warna cerah, warna putih. Tak apa, konsep tu nanti kita akan belajar. Tapi bila kita masukkan dengan kesatuan, dia adalah berkaitan dengan rupa yang ada dalam ruang dan pemilihan warna yang harmoni. Macam kita tengok, dia memilih warna putih, kan? Lepas tu bila putih, dah sofa warna putih, dia punya perabot, dia punya dinding pun lebih kurang warna putih. Betul tak? Awak nampak tak pelajar? Nampak. Nampak cikgu. Nampak cikgu. Awak nampak karpet dia warna merah. Itu dia punya dinding belakang warna merah. Dia punya pasu, hiasan pasu pun warna merah. Jadi itu menimbulkan kesatuan. Bila kita tengok, awak nampak, awak rasa cantik, harmoni semua dan semua saling melengkapi. Itu ialah maksud kesatuan dalam ruang ini. Seterusnya kita ke prinsip seterusnya iaitu kontra. Kontra dapat dihasilkan dengan menggunakan pelbagai unsur seni yang bertentangan seperti warna, rupa, jalinan dan ruang. Fungsi kontra untuk menarik perhatian, memberi fokus dan mengelakkan kebosanan. Okey, awak nampak tak maksud kontra dalam ruang bilik tidur ni? Nampak. Nampak? Okey. Awak nampak dari segi apa? Warna. Okey, pandai. Terima kasih pelajar. Cuba kita tengok warna biru dengan merah. Jauh kan perbezaan?
biru dan kuning pun jauh. Jadi bila kita tengok ni, okey, bila awak cuba bayangkan bila awak masuk bilik ni, awak akan nampak kan benda ni awak akan fokus kepada warna, betul tak? Betul. Betul. Okey, ini ialah maksud kontra. Seterusnya kita ke harmoni. Keharmonian sesebuah hiasan dalaman itu perlu diselaraskan dari segi tema, suasana dan gaya. Harmoni juga melibatkan susun atau perabot, warna cat, tingkap, lantai, seling dan aksesori dalam sesebuah ruang. Okey, kita tengok prinsip harmoni. Okey, nampak tak tema dalam ruang dapur ni? Awak rasa nampak tak? Nampak tak pelajar? Okey, kita tengok. Mungkin ni kita boleh kata tuan rumah dia suka gaya moden ke, betul tak? Jadi kita cuba tengok pemilihan warna. Awak nampak tak warna dia lebih kurang? Awak nampak tak? Nampak cikgu. Nampak Dan cikgu. dia punya rupa, jenis perabot dia, kerusi, lampu pun hampir sama, corak yang hampir sama, bentuk yang hampir sama. Jadi ini ialah maksud harmoni. Seterusnya kepelbagaian. Kepelbagaian wujud hasil daripada penggunaan pelbagai gaya, nilai dan idea yang berbeza. Prinsip ini dapat dizahirkan melalui penggunaan garisan, jalinan, rupa dan warna yang pelbagai dalam sesuatu reka bentuk hiasan dalaman. Kalau kita tengok dalam gambar ni, awak nampak apa? Awak nampak tak lampu di bahagian atas ni? Awak nampak tak pelajar? Okey, dalam ni ada warna kuning, lepas tu dia ada jalinan, ada garisan kan. Pasu ni pun menimbulkan rupa yang lain. Mungkin pasu ni sedikit klasik dan gaya penyusunan sofa, pemilihan sofa nampak moden, contemporary. Jadi ini ialah kepelbagaian. Seterusnya penegasan. Penegasan dalam reka bentuk hiasan dalaman lebih menjurus kepada pemusatan fokus, iaitu objek penting yang ingin diberikan tumpuan. Fungsinya untuk menarik perhatian dan memberi fokus. Kalau awak tengok dalam ruang tamu dalam gambar ni, awak nampak apa? Awak rasa awak nampak apa? Sofa. Betul. Terima kasih Arif. Okey. Bila kita masuk je dalam ruang tamu ni, mesti kita akan nampak sofa dulu. Sebab apa? Sebab sofa ni dia warna terang tau, warna merah berbanding dengan dinding, lantai, perabot yang lain yang warna sedikit cerah, warna putih. Merah dengan putih yang mana awak akan tertarik? Mesti warna merah kan? Sebab warna yang terang. Okay, terima kasih pelajar. Jadi ini ialah maksud penegasan. Seterusnya kita ke jenis-jenis ruang dalaman. Seorang boleh tak tolong cikgu baca? Cikgu nak. Afifah boleh Afifah? Boleh cikgu. Jenis-jenis ruang dalaman. Terdapat pelbagai jenis ruang dalam bangunan. Setiap jenis ruang mempunyai ciri-ciri dan keperluan tersendiri. Pada umumnya, ruang dalaman boleh dibahagikan kepada 5 jenis, iaitu ruang rumah kediaman, rumah pejabat, ruang bangunan perniagaan, ruang kesihatan dan ruang pameran. Okay, terima kasih Afifah. Sama cikgu. Okey, jadi kita ke jenis-jenis ruang dalaman. Ruang rumah kediaman yang pertama. Okey, ruang rumah kediaman ni kita boleh dapat dekat rumah sendirilah. Cuma setiap rumah kita berbeza lah sebab cita rasa kita pun lain-lain. Betul tak pelajar? Rumah kita semua ada sofa, betul? Ada perabot TV. Betul tak pelajar? Betul cikgu. Bila kita cakap berkaitan ruang rumah kediaman, ciri-ciri dia mesti ada perabot, ada sofa, ada meja, ada perabot untuk TV,
ada lansip, ada tingkap. Itu menandakan ruang rumah kediaman yang kita boleh tengok sendiri dekat ruang tamu rumah kita. Okey. Seterusnya, ruang pejabat. Ruang pejabat ni mestilah kita nak tengok dekat pejabat. Kalau macam kamu boleh tengok dekat bilik guru. Dan ruang pejabat ini dia ada laci, ada meja untuk simpan kerja orang kan. Seterusnya meja untuk buat kerja, ada komputer. Jadi ini ialah ruang pejabat. Ruang pejabat ni mungkin akan nampak macam sempit sebab meja-meja selalunya dia bersambung. Sebab pekerja kan ramai. Awak faham tak belajar? Faham, cikgu. Okey, seterusnya, terima kasih. Seterusnya kita ke ruang bangunan perniagaan. Ruang bangunan perniagaan ni awak nak jumpa dekat mana? Cuba beritahu. Mall. Mall besar. Betul. Kita akan jumpa di pusat membeli belah. Saya yakin semua orang pernah pergi dekat pusat membeli belah. Dalam pusat membeli belah tu awak boleh jumpa apa? Cuba beritahu sikit. Baju. Kedai baju. Kedai buku. Tempat makan, restoran. Pandai, macam-macam. Ada kedai baju, kedai kasut, kedai makan, kedai buku, betul. Pandai semua. Dan bila kamu berdiri di tengah-tengah di pusat bangunan ni, awak akan nampak pelbagai kedai yang ada. Dan ini menandakan ruang bangunan perniagaan. Seterusnya kita ke ruang kesihatan. Ruang kesihatan ni awak nak jumpa dekat mana? Cuba cakap sikit. Hospital. Pandai. Ruang kesihatan ni kita akan jumpa di hospital, klinik. Ruang kesihatan ini selalu dia kawasan yang selesa, yang tenang. Sebab apa? Pesakit ni dia mesti sakit kan? Jadi dia memerlukan tempat yang selesa seperti ruang kesihatan. Seterusnya kita ke jenis ruang pameran. Ruang pameran ni, siapa pernah pergi ruang pameran? Awak pergi kat mana? Pernah expo. Balai seni. Betul. Dekat balai seni. Betul, dekat balai seni, dekat museum. Ada expo apa yang diorang akan buat pameran. Itu ialah ruang pameran. Dan ruang pameran ni dia ada cirinya, dia luas. Dan di dinding dia mesti ada bahan yang untuk dipamerkan. Macam sekarang ni kan awak tengok kan ada gambar-gambar, mungkin ini muzium seni, balai seni ke kan. Jadi di setiap dinding ada bahan yang untuk dipamerkan supaya dapat menarik perhatian pelancong, pelanggan untuk datang ke ruang pameran ini. Seterusnya, kita pun dah belajar berkaitan apa tadi? Sejarah dah belajar kan? Prinsip pun kamu dah belajar. Tadi awak belajar apa? Awak rasa belajar apa yang tadi? Jenis. Pandai. Okey, cikgu nak tanyalah satu soalan. Nak tanya siapa? Marsha ada? Ada. Okey, cikgu baca, awak jawab. Okey. Pada pendapat kamu, jenis ruang apakah yang sesuai untuk mempamerkan hasil karya seni? Ruang pameran, betul ke cikgu? Betul. Terima kasih Marsha. Sama-sama cikgu. Okay, seterusnya kita sentuh sikit berkaitan dengan konsep. Okey, konsep reka bentuk hiasan dalaman ni ada 4. Pertama sekali contemporary. Contemporary ni lebih menekankan pada warna terang dan bercorak geometri. Ruang lebih kosong dan kelihatan lebih luas dengan perabot yang terhad dan lebih santai. Konsep contemporary lebih berteraskan kesederhanaan dan keselesaan. Okey, macam kita tengok dalam gambar ni, awak rasa awak akan selesa tak duduk dalam ruang tamu macam ni? Sangat selesa. Pandai. Terima kasih. Suka sebab kalau cikgu pun cikgu suka sebab nampak sederhana dan selesa.
dan ruang ni pun nampak luas sebab tak ada banyak perabot. Betul tak pelajar? Betul cikgu. Dan cuba kita tengok hiasan dinding ni pun dia pilih corak geometri. Jadi ini melambangkan konsep contemporary. Seterusnya kita ke konsep moden. Ciri-ciri yang terdapat pada konsep moden hampir sama dengan contemporary, iaitu ringkas dan tidak berserabut. Salah satu ciri yang menyerahkan style moden ialah penggunaan warna hitam, kelabu, perak dan juga putih. Kalau kita tengok dalam gambar ni, cuba tengok sofa dia. Selalu sofa yang kita selalu tengok ada kaki kan, macam tinggi. Tapi sofa dalam gambar ni, dia terus bersambung dengan meja. Awak nampak tak? Nampak. Okay. Dan kita tengok rak TV dia. Tengok selalu kita macam kat rumah kita mungkin kayu kan. Di sini tengok ada cermin, nampaklah lebih moden. Dan pemilihan warna hitam lagi menyerahkan kemodenan ruang rumah ini. Seterusnya kita ke klasik. Gaya klasik ialah dekorasi adunan elemen Greek dan Roman pada abad ke-18. Kebanyakannya perabot bergaya mewah dengan fabrik daripada sutera, brocade dan kain kapas yang menjadi kemestian. Okey, rumah siapa menggunakan konsep klasik? Ada tak? Rumah siapa-siapa? Ada tak pelajar? Zaman. Okey, rumah kamu tak ada ke? Tak ada Tak ada. Adalah. Okey. Rasa je. Bila kita menyentuh konsep klasik, kamu tengok rumah ni nampak mewah tak? Mewah. Yes. Okey, nampak mewah kan? Cuba kita tengok di design di perabot ni pun ada macam ukiran semua kan. Pemilihan warna perak, warna emas semua. Jadi ini menyalahkan kemewahan dalam konsep klasik ni sebab kalau kita tengok di kain sofa dia pun dia kata berkaitan dengan sutera, brocade, kain kapas. Jadi untuk tema klasik ni kita boleh katakan mewah berbanding yang lain. Seterusnya kita ke konsep tradisional. Konsep gaya tradisional lebih menitik beratkan kehalusan seni tradisi yang berteraskan identiti sesuatu bangsa. Pilihan warna adalah yang dekat dengan warna alam dan bersifat natural. Cuba kita tengok dalam rumah ni, pemilihan warna dia warna apa? Coklat. Coklat. Warna Warna kayu. alam. Betul, warna alam, warna kayu, warna coklat. Pandai, terima kasih semua. Okey. Pemilihan warna pula berkaitan dengan warna alam. Seterusnya awak rasa rumah ni konsep tradisional ni awak nak dapat daripada mana? Awak nak tengok kat mana? Kampung. Kampung. Okey, pandai. Kalau kita sekarang ni mungkin kita dapat tengok kat rumah atuk, rumah nenek kita lah kat kampung. Kalau macam kita nak rumah kita sekarang ni pun susah lah sebab kita sekarang rumah batu, betul? Betul. Betul, okey. Seterusnya kita ke teknik penghasilan pelan lantai reka bentuk hiasan dalaman. Pertama sekali awak akan lakarkan idea awal konsep. Okey, awak nak buat apa rumah konsep macam mana? Konsep tadi ada berapa saya cakap? Cuba bagi tahu. Awak tahu tak konsep ada berapa? Baru je kita belajar tadi. Ada 4 cikgu. Okey, pertama sekali apa? Kontemporari. Modern. Yang ketiga, Klasik. Klasik. yang keempat, Tradisional. Pandai. Terima kasih pelajar. Okey, kamu akan lakarkan idea kamu. Kamu nak buat jenis konsep tradisional, moden. Awak pilih sendiri. Seterusnya hasilkan pelan lantai menggunakan pembaris skala ruler. Scale ruler.
Okey, scale ruler ni kalau awak ada awak boleh guna, kalau awak tak ada awak tak perlu pun cikgu. Cuma ini teknik sahaja dan alatan yang pakar akan guna. Kalau macam kamu, cikgu tak paksa, kamu boleh je guna pembaris biasa yang ada dalam kotak pensel kamu. Seterusnya, mengaplikasikan teknik pengolahan warna rendering. Okay, kamu akan warna di setiap plan yang awak buat tu supaya awak dapat membezakan antara ruang bilik tidur, ruang bilik mandi, ruang makan. Jadi itu akan nampak lebih menyerlah lah dan mudah untuk kamu faham. Seterusnya kamu akan dapat hasil pelan lantai yang lengkap. Semua faham tak pelajar? Faham cikgu. Terima kasih. Seterusnya kita akan sentuh sikit berkaitan simbol. Cuba kamu semua buka muka surat 69. Semua dah buka? Dah. Okay, cuba kita tengok. Okay, untuk sofa kamu boleh pilih macam ni. Okay, kamu nak buat sofa macam panjang, kamu nak sofa bentuk L, kamu boleh je buat macam mana pun. Sebab apa cikgu cakap tadi, kamu ada konsep kamu sendiri. Seterusnya untuk kerusi, ini ialah kerusi. Faham? Ini kita ke bilik mandi. Okay, ini untuk bilik mandi. Macam kamu boleh tengok sendiri dalam muka surat 69. Okay, contoh simbol tu. Ini dalam buku teks lebih jelas lah sebab dia tak banyak pilihan kan. Macam kat slide cikgu ni banyak. Mungkin kamu akan keliru sedikit. Cuma dia bagi dalam slide cikgu ni dia bagi jenis macam katil ni. Katil besar, katil sederhana, katil untuk seorang. Dia lebih banyak lah berbanding dalam buku teks. Kalau buku teks tu kamu tengok pintu. Pintu dia macam mana? Pintu dia bukan macam pintu yang kamu nampak biasa. Kita hanya menggunakan simbol-simbol biasa, simbol yang sesuai untuk diletakkan dalam pelan lantai. Meja makan, awak tengok meja makan macam mana. Semua nampak tak? Dalam ni pun meja makan dia nampak macam moden. Macam ni lain sedikit. Semua jelas tak pelajar? Jelas cikgu. Jelas cikgu. Okey, terima kasih. Seterusnya kita akan masuk sedikit berkaitan alat dan bahan. Alat dan bahan ni cikgu akan terangkan yang akan kamu guna dan akan yang biasa orang guna. Dalam alat dan bahan ni tak semestinya semua kamu akan guna atau belajar. Sebab cikgu sendiri cakap tadi, kamu akan guna apa yang ada dalam kotak pensel kamu saja. Dalam video cikgu buat kejap lagi pun cikgu akan tayangkan tak semua yang alat dan bahan ni cikgu guna. Cikgu hanya guna benda yang mudah untuk kamu dapati. Kita masuk ke alat dan bahan yang pertama, pensel teknikal. Semua ada tak pensel teknikal ni? Ada cikgu. Ada. Okey, kalau tak ada pun memang mudah untuk kamu dapat pensel teknikal ni. Seterusnya pen teknikal. Pen teknikal ni siapa ada? Ada. Okey, kalau kamu ada, kamu boleh guna. Dan kalau kamu tak ada, tak apa. Hanya menggunakan pensel teknikal sahaja. Tak perlu nak beli. Sebab kita hanya untuk proses pembelajaran. Asalkan kamu tahu alat dan bahan yang untuk digunakan. Seterusnya pensel warna. Saya yakin semua orang mesti ada pensel warna. Betul tak? Ada. Betul. Semua mesti ada kan? Okey. Warna ni macam saya cakap tadi, bila kita buat plan lantai ni, kita nak membezakan ruang bilik tidur, ruang bilik mandi, ruang makan, ruang dapur. Jadi kita mesti nak letak warna supaya kita nampak perbezaan di setiap ruang. Seterusnya pembaris. Pembaris ni kamu mesti ada dalam kotak pensel kamu. Dan ini ialah yang utamalah untuk guna sebab bila kita buat plan, kita nak semua nampak selari. Tak ada yang sengit-sengit. Seterusnya sesiku segitiga. Siapa ada sesiku segitiga macam ni? Siapa ada? Ada tak? untuk matematik. Betul. Selalunya kalau awak
ada pun awak mesti ada beli daripada set geometri kan? Betul tak pelajar? Okey, ini kamu boleh dapat daripada situ. Tapi kalau tak ada, tak perlu. Cikgu cakap tadi hanya guna pembaris sahaja. Seterusnya sesikuti. Siapa ada sesikuti? Kelas Betul saya ada. ada cikgu. Kita orang selalu main pedang. Oh okey, ini sesikuti. Sesikuti ni hanya orang yang mahir, yang pakar akan guna. Sebab ini memang salah satu alat dan bahan untuk menghasilkan pelan lantai reka bentuk hiasan dalaman ni. Tapi untuk kamu tak perlu guna. Seterusnya, pemadam. Pemadam ni memang sangat penting. Bila kamu nak padam, kamu harus padam dengan betul tau. Jangan tinggalkan kesan. Sebab bila kita buat pelan ni, kita nak benda yang jelas. Bila kita nampak bekas yang kita padam tak cantik lah. Betul tak pelajar? Betul cikgu. Betul. Tapi madam saya selalu hilang. Oh. Seterusnya kita ke kertas A4. Kertas A4 ni, sebab apa kita akan guna kertas A4? Cuba awak cakap. Sebab kosong. Tahu tak? Betul, sebab kosong. Cuba kalau kita guna kertas kajang yang bergaris kan, tak cantik lah sebab kita pun nak buat banyak garisan dalam pelan ni. Jadi bila banyak garisan nampak tak jelas. Apa yang awak nak sampaikan tu mungkin kurang jelas. Sebab itu kita memilih kertas A4 yang kosong. Okey, seterusnya cikgu ada soalan. Kita pun dah belajar berkaitan simbol, alat dan bahan semua kan. Cikgu nak tanya Arif lah, apakah simbol yang sesuai diletakkan dalam ruang dapur? Awak rasa apa Arif? Cikgu. Meja makan. Pandai, terima kasih Arif. Seterusnya kita ke soalan kedua, nak tanya Rafiqah. Apakah simbol yang mewakili pintu? B. Pandai, terima kasih Rafiqah. Seterusnya soalan ketiga, cikgu nak tanya Azim. Okey, ini pendapat kamu lah. Apakah fungsi reka bentuk hiasan dalaman? Kamu sendiri boleh tengok muka surat 65. Ada sini. Ya cikgu. Okey, jawapan dia apa? Jawapan saya ialah A cikgu. Betul, untuk mencantikkan ruang dalaman. Seterusnya yang tadi cikgu hanya tanya soalan berkaitan pembelajaran yang cikgu ajar. Ni cikgu nak buat kuis sikit. Kuis ni kamu akan dapat hadiah bila kita jumpa nanti. Boleh belajar? Yeay! Okey. Cikgu tanyalah saya. Okey, boleh cikgu akan panggil, okey? Okay, cikgu Okey, saya cikgu. tahu. Saya. Siapa tu? Okey. Ini saya Okey, nombor 1. Manakah antara yang berikut persamaan antara fungsi, prinsip, kontra dan penegasan? Okeylah, cikgu tanya email. Jawapannya A, untuk memberi fokus. Okey, pandai email. Terima kasih. Nanti cikgu bagi hadiah, okey? Seterusnya, soalan kedua, Nurin. Yeay! Manakah antara berikut adalah aspek-aspek penting dalam reka bentuk hiasan dalaman? Nurin? cikgu 1 dan 2. Pandai. Terima kasih Nurin. Yeay, hadiah. Boleh. Nanti kita jumpa cikgu bagi hadiah, okey? Berat. Seterusnya, soalan ketiga, apakah yang ditekankan dalam konsep contemporary reka bentuk hiasan dalaman? Cikgu nak tanya Zahida. Zahida ada? Ada cikgu. Jawapan Okey. dia C. Warna terang dan corak geometri. Pandai. Terima kasih Zahida. Sama-sama Okey, cikgu. Soalan seterusnya. Konsep dalam reka bentuk hiasan dalaman lebih menjurus kepada konsep contemporary, modern, klasik dan tradisional. Gambar di bawah merupakan konsep. Cikgu nak tanya Hidayah. Hidayah ada? Hidayah ada? Saya ke cikgu? B. Betul, moden. Gambar ni pun cikgu dah tunjuk dalam slide sebelum ni. Betul tak Hidayah?
Betul cikgu. Sorry cikgu, orang duk buat rumah kat sebelah. Saya tak boleh cakap. Terima kasih Daya sebab jawab. Seterusnya, kita ke soalan seterusnya iaitu kontra dapat dihasilkan dengan menggunakan pelbagai unsur seni yang bertentangan. Sila pilih fungsi kontra yang betul. Tanya Rafiqah. Rafiqah ada. Rafiqah dah jawab tadi. Rafiqah ada tak? Ada. Rafiqah angkat tangan cikgu. Dia memang nak jawab. Okey, Rafiqah sila jawap. Jawapan dia A. Betul untuk menarik perhatian. Terima kasih Rafiqah. Nanti cikgu bagi hadiah. Seterusnya, kita ke video demonstrasi. Video demonstrasi ni cikgu hanya menggunakan alat dan bahan yang mudah untuk kamu dapati. Tak semua alat yang bahan cikgu terangkan tadi, tak semua cikgu guna tahu. Okey, jelas belajar? Jelas cikgu. Jelas. Boleh. Okey. Kalau kamu tak dengar, kamu boleh bagi tahu cikgu, okey? Okey. Okey, terima kasih pelajar. Alat dan bahan penghasilan pelan lantai reka bentuk hiasan dalaman. Kertas A4, membaris, pemadam, pensel teknikal dan pensel warna. Pertama sekali, cikgu membuat kotak segi empat sama untuk dijadikan tapak pelan lantai reka bentuk hiasan dalaman. Seterusnya, cikgu membahagikan ruang antara ruang bilik tidur, ruang bilik mandi, ruang dapur, ruang tamu dan ruang makan. Baiklah, seterusnya cikgu membuat simbol-simbol yang bersesuaian dengan ruang bilik yang ada. Seperti sekarang, cikgu membuat simbol di ruang tamu iaitu simbol sofa. Dan sekarang, cikgu melukis simbol-simbol yang ada di ruang dapur. Sekarang, cikgu melukis simbol-simbol yang berada di dalam bilik mandi. Dan sekarang, cikgu melukis simbol-simbol yang berada di dalam bilik tidur. Antaranya ialah katil, meja belajar, sofa di dalam bilik tidur, bantal dan lain-lain lagi. Dan sekarang cikgu sedang melukis meja makan untuk diletakkan di ruang makan. Dan sekarang, cikgu membuat simbol pintu di ruang tamu, bilik tidur dan bilik mandi. Setiap bilik cikgu hasilkan dengan corak lantai yang berbeza. Ini untuk membezakan setiap ruang bilik yang ada.
cikgu mewarnakan lantai untuk lebih menimbulkan perbezaan di setiap ruang bilik yang ada dalam pelan lantai reka bentuk hiasan dalaman ini. Siap. Terima kasih. Jadi pelajar, kamu jelas tak dengan video tadi? Jelas. Jelas. Okey, semua pun dah tahu kan proses-proses? Semua tahu kan daripada permulaan sampai ke akhir? Tahu lagi tak? Tahu lagi tak macam mana? Tak? Tahu. Okey. Macam permulaan tadi, cikgu pun dah cakap berkaitan teknik, kan? Kita kena ada konsep kita. Kita kena lakarkan plan kita. Betul tak belajar? Betul. Betul, betul. Salah ke siap. Dan bahan Sekejap hasilan Sekejap Okey, seterusnya kita buat apresiasi. Okey, apakah apresiasi yang boleh dibuat oleh para pelajar berdasarkan hasil pelan lantai reka bentuk hiasan dalaman ini? Cikgu nak tanya siapa ya? Cikgu tak tanya lagi. William, cikgu dah tanya ke? Dia tak jawab satu. Saya nampak garisan halus dan tebal dalam penghasilan pelan lantai. Betul. Ada macam-macam, ada garisan halus dan tebal dan ada konsep juga dalam ni. Okey, belajar. Seterusnya, apresiasi yang kedua, cikgu nak tanya siapa Cikgu tak tanya lagi. Siapa nak jawab? Saya, awal. Okey, awal dah jawab. Yang kedua. Saya nampak penggunaan warna kontra macam hijau, merah jambu, biru dan sebagainya gitu. Betul tak? Okey, pandai. Macam tadi pun kita dah belajar kan kontra semua. Betul tak awak dah? Betul, betul. Okey, kontra tu dalam kategori apa? Tadi kita dah belajar. Boleh beritahu tak awak dah? Alamak. Konsep ke cikgu? Prinsip reka bentuk. Pandai, terima kasih Iman. Dan prinsip kontra merupakan salah satu prinsip dalam reka bentuk hiasan dalaman. Seterusnya, cikgu ada soalan. Apakah nilai estetika yang diperoleh semasa menghasilkan pelan lantai reka bentuk hiasan dalaman ini? Awak rasa apa? Cikgu nak tanya siapa lah? Tanya Ain. Ain ada Ain? Ain ada? Ada cikgu. Okey, kamu rasa Ada, apa cikgu. nilai estetika dalam plan tadi? Untuk kita hasilkan plan tadi. Nilai kerajinan. Betul, cikgu. Betul. Terima kasih. Sama-sama, cikgu. Seterusnya, apakah cabaran dalam menghasilkan pelan lantai reka bentuk hiasan dalaman tersebut? Cikgu nak tanya siapa Siapa cikgu tak tanya lagi? Ada tak cikgu tak tanya lagi? Saya. Sarah Amila. Okey, Sarah. Kamu rasa apa jawapan dia? Kesabaran. Kesabaran, betul. Sebab apa? Kita nak buat garisan yang halus kan. Kita tak nak ada double lukisan yang banyak. Yang bila kita padam, kita kena padam betul-betul. Kita nak buat kotak segi 3 tu, kotak segi 4 sama tu pun kita nak buat betul-betul. Tak boleh sengit-sengit. Jadi kita perlukan kesabaran dalam menghasilkan pelan lantai reka bentuk hiasan dalaman. Seterusnya, kita pun dah belajar berkaitan.
kita belajar apa hari ni? Cuba kamu imbas kembali lah. Cikgu nak imbas kembali. Pertama sekali kita belajar apa? Boleh bagi tahu tak? Sejarah perkembangan reka Sejarah. bentuk. Okey, sejarah ni masyarakat apa yang guna dulu ni? Mesir Purba. Betul, Mesir Purba. Dia betul. orang Mesir Purba ni orang Rom dan Greek, betul? Betul. Rom Okey. dan Greek. Betul. Seterusnya kita belajar prinsip. Betul tak? Betul. Okey, kamu pun dah belajar prinsip reka bentuk hiasan dalaman. Prinsip apa yang ada? Prinsip ada berapa? Nurin, prinsip Ada berapa? 6. Ada 6. Cuba bagi tahu ke 6 tu. Kontra, harmoni, kesatuan, penegasan, imbangan dengan kepelbagaian. Okey, terima kasih pelajar. Nampaknya kamu betul-betul faham. Seterusnya, pelajar telah mengetahui perbezaan jenis ruang dalam reka bentuk hiasan dalaman. Jenis-jenis ruang ada berapa? Cuba bagi tahu balik. Ada 5. Okey, cuba bagi tahu sikit 5 tu. Kediaman, pejabat, bahan perniagaan, kesihatan, pameran. Okey, pandai. Kalaulah kita sakit, kita sesuai kat ruang yang mana? Kesihatan. Ruang kesihatan. Pandai. Bagi kat pejabat sesuai. Okey, kalau pejabat tu untuk kita kerja. Kalau kita sakit memang untuk ruang kesihatan. Okey Nurin, faham Nurin? Faham cikgu. Okey. Selain itu, pelajar telah mengetahui teknik penghasilan pelan lantai reka bentuk hiasan dalaman. Okey, teknik-teknik tadi pun kita dah belajar. Lepas tu kita pun dah tengok video untuk proses pelan lantai. Cuba kamu bagi tahu sikit apa teknik-teknik dia. Ingat tak? Ingat tak pelajar? Pertama sekali kita kena buat apa? Lakaran awal, betul? Kita kena ada konsep kan? Betul. Okay. Seterusnya kita buat apa? Pelan lantai. Pelan lantai yang kita nak kan? Sebab kita dah ada konsep, so kita akan buat pelan lantai. Seterusnya kita buat apa? Warna. Betul. Kita akan olah warna. Kita akan guna teknik rendering. Sebab apa kita guna warna tadi? Cuba bagi tahu. Cikgu dah terang banyak kali. Kenapa kita buat warna, guna warna? Bezakan kawasan. Bezakan ruang. Betul. Terima kasih pelajar. Sebab kita nak bezakan ruang antara ruang bilik tidur, bilik mandi, bilik ruang makan kan. Jadi itu sangatlah kita perlu guna untuk kita lebih faham dan jelas. Seterusnya, kamu pun dah mengenali pelbagai konsep dalam reka bentuk hiasan dalaman. Okay, konsep. Ingat tak konsep? Cuba kita ingat balik konsep ada berapa? 4. Ada 4. Okay, cuba bagi tahu sikit 4 tu. Contemporary, modern, klasik, tradisional. Okey, ciri-ciri konsep contemporary ni macam mana? Cuba cakap sikit. Siapa boleh tolong jawab? Warna terang. Warna terang, lagi? Bercorak geometri. Pandai, terima kasih pelajar. Kalau tradisional, macam mana pula? Warna Kehalusan seni tradisi. Menitik beratkan kehalusan seni tradisi. Betul, dia menggunakan warna alam yang natural. Macam warna alam ni warna kayu kan? Betul tak pelajar? Betul. Okey, di samping itu kamu pun telah mengetahui peralatan yang digunakan untuk menghasilkan pelan lantai reka bentuk hiasan dalaman. Okey, alatan tadi pun kamu dah tahu kan? Cuba bagi tahu. Cikgu nak tanya siapa ya? Nak tanya Arif lah. Arif.
senaraikan 3 dulu alatan yang untuk kita buat pelan lantai ni. Boleh Arif? Pensil, Pensel teknikal, pen, pembaris. pembaris. Okey, terima kasih Arif. Okey, lagi 3 cikgu nak tanya Nurin, boleh tak? Saya dah agak cikgu akan tanya saya. Okey. 3. Nurin, tolong jawab 3. Pen teknikal, setiku 3 dengan dengan pembaris yang saya main pedang tu. Pembaris, pembaris yang itu Yang sesiku ada kepala tu. Ya. Okey, terima kasih Nurin. Sama-sama cikgu. Seterusnya, dah akhir sekali, kamu pun dah mengetahui proses-proses penghasilan pelan lantai reka bentuk hiasan dalaman. Proses ni sama lah dengan teknik. Cuma proses ni cikgu bagi tahu melalui video. Video tadi semua jelas kan? Jelas cikgu. Okey. Sebab kamu akan membuat latihan di rumah. Cuma semua muka surat 70. Boleh buka muka surat 70. Dah buka ke belajar? Dah. Dah. Okey, nampak tak projek pereka muda? Jadi, inilah yang kamu harus buat di rumah. Kamu perlu membuat pelan lantai yang kamu inginkan. Kamu boleh pilih. Okey, tapi untuk langkah pertama tu, kamu boleh tinggalkan. Kamu mulakan dengan langkah kedua. Kamu lakarkan idea awal. Sebelum tu, kamu pilihlah konsep apa yang kamu nak. Boleh belajar? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, lepas tu kamu ke langkah seterusnya dan seterusnya. Cikgu bagi masa tempoh seminggu lah untuk kamu hantar. Boleh? Sempat tak seminggu? Ke awak nak 2 minggu? 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu, okey. Kampung saya tak ada lain cikgu. Okey, boleh lah 2 minggu. Cikgu bagi 2 minggu tapi kamu kena buat cantik-cantik lah. Kita dalam plan ni kita sendiri boleh hasilkan kreativiti. Kita boleh tunjukkan kreativiti kita. Macam cikgu tunjuk tadi 1 tingkat je. Kalau orang yang lagi nak kreatif dia boleh buat 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat. Betul tak? Kalau dia nak hebat Nurin. Seterusnya kalau orang tu nak lagi berinovasi kan, dia nak lain daripada orang lain, dia nak buat plan dia macam kita buat segi 4 sama kan jadi. Dia nak buat bentuk bulat ke, segitiga ke, tapak dia tak ada masalah. Asalkan sesuai dengan konsep yang kamu nak sampaikan. Boleh tak belajar? Dapat tak apa yang cikgu cakap? Boleh. Nampak. Okey, jadi itulah yang cikgu ajar hari ni. Kamu pun dah faham. Cikgu tanya kamu semua dapat jawab dengan baik. Jadi sekarang ni pun kamu semua dah duduk di rumah. Betul belajar? Kamu semua kat rumah kan? Betul. Saya kat kampung. Okey. Dan kamu sekarang pun kita dah hidup dengan virus, betul? Kita semua dah hidup dengan virus. Virus apa yang kita tengah hidup sekarang? Corona. Betul, Coronavirus. Coronavirus. Jadi bila kita hidup dengan virus ni, kita kena mengamalkan keselamatan. Okey, pertama sekali kita kena sentiasa menjaga kebersihan. Semua boleh jaga kebersihan. Boleh tak belajar? Boleh. Okey, seterusnya kita kena patuh SOP. Kita keluar bila perlu saja, dengar cakap ibu bapa kita. Sebab apa? Sebab kita pun anak mereka, jadi kita kena dengar sebab mereka memberi nasihat yang baik pada kita. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum pelajar. Salam cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, thank you so much Aina. Husna, stand by.